كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا فسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل وما الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أرسل الناس من سنتي من بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam Barisan Ahli Jatah Kuasa Masjid Kuala Tahan, Ketua Kampung, pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat, para tetamu yang datang daripada seluruh pelosok negara kita, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita yang setinggi-tinggi, sedalam-dalam, yang sebesar-besarnya kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kasih sayang dan rahmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah buat keputusan 50,000 tahun sebelum alam dunia ini diciptakan. Qalam telah menulis takdir kita di atas Lauhul Mahfuz, bahawasanya kita semua bakal dilahirkan ke dunia bukan sebagai binatang, bukan sebagai tumbuh-tumbuhan, bukan sebagai batu, bukan sebagai makhluk yang lain, tetapi Allah pilih kita menjadi makhluk yang dinamakan asyraful makhlukat, makhluk yang paling mulia, yang paling dicintai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, demi sesungguhnya kami muliakan anak Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami letakkan mereka sebahagiannya mencari rezeki di darat, sebahagian di kalangan mereka mencari rezeki di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami beri kepada mereka rezeki yang baik-baik, rezeki yang suci. Kami tak bagi mereka makan najis, kami bagi mereka makan yang sangat-sangat bersih. Wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, dan kami istimewakan manusia lebih daripada makhluk-makhluk yang lain, iaitu hanya manusia yang Allah Ta'ala bagi kita rezeki, insya-Allah makan kita dengan tangan, sementara makhluk-makhluk yang lain sebagainya makan dengan mulut mereka. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, bersyukur lagi kita kehadrat Allah di kalangan bilion manusia yang Allah lahirkan ke dunia ini. Allah juga telah menulis di dalam takdir di Lauhul Mahfuz bahawasanya kita semua bakal dilahirkan di kalangan umat paling akhir yang datang ke dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan, kita semua adalah umat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana umat ini belum lagi diutuskan, umat ini belum lagi dilahirkan, di hadapan nabi-nabi terdahulu dalam kitab-kitab yang terdahulu, di hadapan umat-umat yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala memuji-muji umat ini. Allah membangga-banggakan amalan umat ini. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Zabur kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, ya Daud, innahu sayati min ba'dika nabiyyun ismuhu Ahmad wa Muhammad. Wahai Daud, sepeninggalanmu kelak, setelah engkau meninggal dunia, akan pasti aku utuskan ke dunia ini seorang nabi yang namanya Ahmad dan Muhammad. Sifatnya aku jadikan sadiqan sayyidah, satu orang jujur, dan aku jadikan dia sebagai penghulu bagi sekalian makhluk yang aku ciptakan. La ardabu alaihi abadan, aku tak pernah murka dan benci kepada Muhammad selama-lamanya. Wa qad ghafartu lahu qabla an ya'siyani ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Aku berjanji untuk memaafkan, mengampunkan seluruh kesilapan dan kesalahan Muhammad sebelum beliau melakukan dosa, andai dosa itu wujud. Dan Nabi Allah SWT firman lagi, wa ummatuhu marhumah, sedangkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dirahmati. Apa tanda Allah merahmati umat ini?
a'taituhum minan nawafil mithlu ma a'taitul anbiya war rusul. Aku berikan kepada umat-umat ini amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunat sebagaimana aku pernah berikan amalan ini kepada nabi-nabi. Wa faratu alaihimul faraid. Aku fardukan kepada umat akhir zaman kefarduan, tanggungjawab sebagaimana mithlu ma faratu al anbiya war rusul, sebagaimana aku pernah berikan tanggungjawab kerja dakwah ini kepada nabi dan para rasul. Allah nyatakan apa sebab Allah bagi amalan nabi kepada umat akhir zaman. Apa sebab Allah bagi kerja nabi, tanggungjawab nabi kepada umat akhir zaman. Hatta yatuni yaumal qiyamah, supaya di hari kiamat kelak umat ini datang berjumpa dengan aku di padang mahsyar. Wa nuruhum mithlu nuril anbiya, cahaya yang terpancar di wajah umat akhir zaman adalah nur yang sama yang terpancar di wajah para nabi dan para rasul. Ila an qal, sehingga Allah berfirman lagi dalam kitab Zabur, ya Daud, inni faddaltu Muhammadan wa ummatuhu 'ala al-umami kulliha. Aku berjanji untuk memuliakan Muhammad beserta dengan umatnya lebih daripada umat-umat yang lain. Untuk itu kita ucapkan alhamdulillah. Tuan-tuan yang mulia, lebih hebat daripada itu lagi, di kalangan jutaan bilion umat-umat Rasulullah yang Allah telah lahirkan ke dunia, Allah Ta'ala pilih kita di kalangan umat yang lahir di akhir zaman setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk orang seperti kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi berita gembira tambahan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari duduk bersama dengan para sahabat, lalu dengan nada penuh kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, lawaditu anni laqitu ikhwani, aku sangat rindu nak berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat Nabi yang berada di sekeliling Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, menantu Nabi, sahabat Nabi duduk di sekeliling Nabi. Mereka rasa cemburu di saat kami sedang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah SAW sedang merindukan orang selain daripada kami. Sahabat Nabi bertanya, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami saudara tuan wahai Rasulullah? Kami orang Quraisy, kami bangsa Arab, kami ini keturunan Bani Hashim, Bani Abdi Manaf. Dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi, kamu semua adalah sahabat-sahabatku sahaja. Walakinna ikhwani, tetapi saudara yang sedang aku rindukan, yang aku risaukan tentang mereka, yang aku sangat kasih kepada mereka, humul ladzina amanu bi wa lam yarawni, adalah umat aku yang beriman kepada aku tapi tak pernah melihat aku. Untuk orang macam kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman amana bi wa yarani marratan." Berbahagialah, beruntunglah, bertuahlah orang yang beriman kepada aku dalam keadaan melihat aku, tetapi 7 kali beruntung. Tuba liman amana bi wa lam yarani sab'a mirarin. 7 kali bertuah, 7 kali beruntung umat aku yang beriman kepada aku, tak pernah melihat aku. Nabi SAW bangga tentang kita di hadapan para sahabat. Tahukah kamu siapakah iman yang paling ajaib di dunia ini? Sahabat Nabi menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Dijawab oleh Nabi SAW, iman yang paling ajaib adalah iman umat akhir zaman. Mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Mereka cuma mengenali aku melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui kitab sirah. Tetapi akhirnya mereka beriman kepada aku. Mereka amalkan sunnah aku. Mereka teruskan perjuangan dakwah aku. Mereka lah umat yang paling ajaib sekali iman mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah sekalian, dalam Al-Quran Allah memuji kita semua dengan gelaran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang pernah aku lahirkan. Tujuan kamu dilahirkan untuk menyampaikan manfaat agama, manfaat kalimah la ilaha illallah kepada seluruh manusia di dunia. Daripada ayat ini, ukhrijat linnas ini pun kita dah faham kita kena keluar daripada rumah kita. Tak payah cerita tazkir panjang-panjang. Dah beritahu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kamu dikeluarkan untuk manusia. Daripada situ dah faham makna khuruj fi sabilillah. Tuan-tuan yang mulia, ta'muruna bil ma'ruf, kamu ajak orang buat baik. Ma'ruf yang paling besar adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah manusia daripada kemungkaran, dan ibu bagi segala kemungkaran adalah syirik kepada Allah Taala. Bila mana umat ini mendakwahkan manusia kepada kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti mereka telah melakukan amar ma'ruf yang paling besar.
dan nahi mungkar yang paling besar. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, bila kita tengok pada diri kita tuan-tuan, kadang-kadang kita malu sendiri apa kelebihan yang ada pada diri kita sehingga kita disanjung, sehingga kita dimuliakan, kita diagungkan begitu hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita pendosa besar, hari-hari buat dosa, mulut kita mengumpat hari-hari, mata kita tengok maksiat hari-hari, tetapi Allah muliakan kita lebih daripada umat-umat yang lain. Mungkin ada di kalangan kita mencari-cari apa sebab Allah muliakan kita. Ada orang akhir zaman ni, profesor-profesor yang pandai-pandai, dia buat kajian. Boleh jadi kerana di zaman Nabi dulu tak ada teknologi, zaman kita ni ada teknologi, jadi sebab itu kita jadi umat yang terbaik. Zaman Nabi dulu tak ada Facebook, zaman kita ada Facebook tu, kita jadi umat terbaik. Orang tak faham agama, tak buat korban untuk agama, dia faham cara dia tuan-tuan. Sedangkan sebelum umat ini dilahirkan, Allah telah nafikan segala sebab-sebab. Mungkin kita terfikir kita jadi umat terbaik sebab kita paling ramai sekali. Allah dah nafikan, kamu paling sedikit, sebab umat yang paling ramai di dunia ini sebelum kamu, bilangan yang paling ramai adalah umat Nabi Allah Nuh AS. Mungkin kita kata kita jadi umat terbaik sebab apa tuan-tuan? Kita ni ramai di kalangan kita ni semua engineer, arkitek yang hebat. Allah telah nafikan sebelum kita. Ada satu kaum Nabi Saleh AS, kaum Samud. Mereka ni boleh buat bandar dan kota di dalam gunung-gunung tuan-tuan. Shopping mall mereka dalam gunung, rumah mereka dalam gunung. Allah dah buktikan, bukan dari segi itu yang kamu jadi umat yang terbaik. Mungkin kita kata umat akhir zaman jadi umat terbaik sebab kita kuat, kita gagah. Allah dah buktikan sebelum kita lahir ke dunia, kaum yang paling kuat di dunia adalah kaum Ad, kaum Samud, boleh cabut pokok tuala. Tadi siang kita tengok pokok tuala berusia 500 tahun. Kalau kaum Samud dicabut macam dicabut puncuk dia tuan-tuan. Kuatnya kaum Samud, Masya Allah. Mungkin kita kata kita umat terbaik sebab umat ini pandai berniaga. Semua businessman, semua jutawan-jutawan. Allah buktikan sebelum kamu, satu bangsa yang paling kuat niaga adalah kaum Syuaib. Kaum Syuaib, Ashabul Aikah, mereka ni golongan pandai berniaga. Mungkin kita kata kita golongan yang hebat, jadi umat terbaik sebab kita pandai agriculture, pertanian. Belakang rumah kita penuh sayur-sayur. Allah dah buktikan kaum Sabah, kaum yang paling hebat di dunia pertanian dia, sampai dia tahu tarikh bila buah nak gugur, sampai tepat waktu dia lalu bawah pokok tadi, sendiri je buah tu akan jatuh tanpa dia petik dalam dia punya bakul dia tuan-tuan. Allah dah buktikan pada kita. Mungkin kita kata kita jadi umat terbaik sebab semua yang ada dalam masa ini ulama belaka, mufassirin belaka, muhaddisin belaka, fuqaha belaka, semua boleh tafsir Quran, boleh tafsir mimpi. Betul ke tuan-tuan? Tuan-tuan ulama tak? Allah dah buktikan sebelum umat ini dilahirkan ke dunia, Allah telah lahirkan satu kaum, satu bangsa yang dinamakan Ahlul Kitab. Orang paling alim di dunia. Kalau mulia kerana ilmu, dah tentu Bani Israel paling mulia sebab mereka kenal Nabi macam kenal anak sendiri. Mungkin di kalangan kita nak menafikan, kita tak nak buat kerja dakwah ni sebab kita kata dakwah ni mungkin last sekali, sebab mungkin hebat kita ni kerana sebab-sebab yang lain. Allah dah tunjuk pada kita, mungkin hebat kita kerana semuanya sabit belaka, semua pandai merawat orang, pandai berjampi. Tuan-tuan yang mulia, kan satu kampung kena rasa pergi tuan-tuan, pening kepala nak cari mana dia ustaz nak rawat penyakit dia tuan-tuan. Allah dah tunjuk pada kita satu bangsa yang paling hebat di dunia sebelum kita dalam bidang kedokteran adalah umat Nabi Allah Isa AS. Jadi sebab itu tuan-tuan, bila kita kaji diri kita, layak ke kita jadi umat terbaik sedangkan umur paling pendek, amalan paling sikit, badan paling kecil. Kita ni dengan Nabi Adam AS, kita ni jadi orang kening tuan-tuan. Nabi Adam 60 hasta, tinggi pada pokok kelapa lagi tuan-tuan. Kita ni 3 kaki, 3 hasta je. Apa kelebihan yang ada pada kita?
ulama bagi tahu ada 3 sebab mengapa Allah pilih umat akhir zaman jadi umat yang terbaik. Yang pertama tuan-tuan, kerana pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mensifatkan diri dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Di antara sifat-sifat Allah ni, Allahu huwal mu'izzu wa huwal mudhill. Dialah yang menghinakan manusia dan dialah yang memuliakan manusia. Bila Allah kata aku nak orang yang mulia, tak ada siapa boleh bangkang Allah Ta'ala. Tak ada siapa boleh mempertikaikan keputusan Allah. Ikut Allah lah Allah nak kata umat akhir zaman umat yang terbaik, walaupun kita tak ada apa-apa kelebihan. Kerana pilihan Allah Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis, tahukah kamu apakah perbandingan antara layanan Allah kepada umat dulu dengan layanan Allah kepada umat akhir zaman? Sahabat Nabi SAW beritahu, Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasul saja yang lebih mengetahuinya. Wahai Rasulullah, kami tak tahu. Nabi SAW beritahu perbandingan antara layanan Allah kepada kita dengan orang dulu. Seumpama seorang majikan yang sangat kaya, diambil 3 orang khadam bekerja dengan dia, pekerja bekerja dengan dia. Pekerja yang pertama iaitu Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mereka ni diajak oleh Nabi Musa AS bantu dia buat kerja dakwah, menyebarkan Islam, bantu mengamalkan Islam, bantu mempertahankan agama. Dan Nabi SAW beritahu jarak tempoh bekerjanya mereka ini adalah daripada subuh sampai zuhur, waktu kerja mereka, waktu ibadat mereka, tempoh yang sangat panjang. Dan kita tahu inilah waktu paling panas. Dan nak memulakan kerja, kalau hutan ni, daripada hutan nak balik jadi terang tuan-tuan, Masya Allah, kerja yang sangat besar, kerja yang sangat banyak, letih yang bersangatan. Tetapi kerana kita buat kerja dakwah tuan-tuan, kerja kita dengan Allah. Siapa kerja dengan Allah, gaji ni paling mahal. Tak ada negara boleh bayar gaji orang buat dakwah tuan-tuan. Gaji yang sangat mahal. Bila tiba selesai mereka punya fasa mereka, masa mereka berkorban untuk agama, Allah panggil pekerja yang pertama. Pekerja yang pertama dipanggil oleh Allah waktu zuhur. Maka Allah setelah berpuas hati dengan kerja mereka, lalu Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada mereka, iaitu 1 qintar, kata Nabi, yang menyamai nilai 12,000 dinar dan dirham. Orang Yahudi bila dapat gaji iaitu dapat pahala daripada Allah, dia orang tengok pahala yang Allah bagi begitu banyak. Kerja setengah hari gaji 12,000 tuan-tuan. Kaya yang Allah SWT, mereka pun balik dalam keadaan yang gembira, seronok dapat gaji. Tiba masa Allah pilih pula umat Nabi Isa AS buat kerja dakwah. Tuan-tuan boleh, kalau kita kata umat ni, umat dulu dia tak buat kerja dakwah, silap tuan-tuan. Kadang-kadang kita kata dalam bayan, umat dulu tak, Allah Ta'ala tak suruh dia buat dakwah, umat sekarang kena buat dakwah. Sebenarnya umat dulu pun kena buat dakwah. Sebab itu orang yang berdakwah di kalangan umat Nabi Musa, larang orang tangkap ikan hari Sabtu, mereka itu diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Zaman dulu pun ada orang dakwah dalam surah Yasin, Habib An-Najjar buat kerja dakwah, ada. Jangan kita cakap dalam bayan kita orang dulu tak buat dakwah, kita buat dakwah, silap. Cuma dakwah dulu untuk kabilah-kabilah, kampung-kampung yang kecil-kecil. Dakwah kita umat akhir zaman satu dunia sampai hari kiamat. Itu beza kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian, umat Nabi SAW pun buat kerja dakwah daripada zuhur sampai ke asar. Dan kita semua sedia maklum waktu zuhur tu hari yang sangat panas. Masya Allah, umat Nabi SAW buat kerja dakwah itu dalam surah Yasin. Penduduk Al-Taqiyah telah pijak 3 orang Rasul yang dihantar oleh wakil Nabi SAW, dipijak sampai terkeluar isi perut mereka. Habib An-Najjar dipijak, Masya Allah. Tuan-tuan yang mulia, ini pengorbanan yang mereka buat untuk agama Allah. Sebab itu Nabi Isa AS pernah tazkir umat dia. Kama qala Isa bin Maryam al-Hawariyin, man ansari ila Allah, siapa di kalangan tuan-tuan yang sedia untuk bantu saya berdakwah, untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hawariyun nahnu ansarullah. Hawariyun mengatakan kami pembantu agama Allah. Cuma Nabi kata Bani Israel ni, bila Nabi SAW bentuk jemaah,
nak hantar ke negara yang dekat-dekat, semuanya kata boleh, insya-Allah. Indonesia boleh, Filipina boleh, Kamboja boleh, Yalah Selatan Thailand sedia, insya-Allah. Kan, ke Yalah semua sedia, insya-Allah. Kan, kalau ke Indonesia sedia, insya-Allah taala. Tuan-tuan boleh, bila nak dihantar negara jauh, masing-masing semuanya bagi keuzuran macam-macam. Kan, ayah tak sihat, kan, anak bini nak salin, bagi macam-macam alasan. Antara alasan yang paling banyak dibagi, kami semua tak pandai cakap bahasa negara sana. Maka Nabi SAW beritahu, Allah nak juga Bani Israel, umat Nabi SAW keluar dari Allah, yang bagi alasan tak reti bahasa tu tuan-tuan, malam itu balik ke rumah, tidur di rumah masing-masing. Bila tidur tuan-tuan, bangun pagi, jemaah yang nak dihantar ke China bangun pagi dah pandai cakap Cina. Allahu Akbar. Jadi alasan semalam tu tak jadi. Tuan-tuan yang mulia, jemaah yang nak dihantar ke Afrika dah pandai cakap bahasa Zulu tuan-tuan, Swahili. Masya Allah, African language dah pandai. Jemaah yang nak dihantar ke negara Arab pandai cakap Arab. Akhirnya terpaksa pergi tuan-tuan. Tuan-tuan dan rahmat oleh Allah sekalian, tiba waktu giliran pekerja yang ketiga dihantar, dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berkhidmat untuk agama Allah. Macam kita sekarang ni tuan-tuan, khidmat kita, kata Nabi, umat akhir zaman, kita datang ke dunia, korban kita untuk agama ni tuan-tuan, hanya antara waktu asar sampai maghrib. Tadi semua tuan-tuan keluar gas tadi, lepas asar tadi, dah lah minum dulu. Datang pukul 6, dah sekali 6.30 pergi. Betul. Jalan pula jumpa bukan banyak pun, 1-2 orang je jumpa. Lepas tu balik maghrib dah, Masya Allah. Itu je dakwah kita tuan-tuan. Tetapi kerana kita ni umat akhir, umat bongsu tuan-tuan, kalau majikan panggil, awak kerja dengan saya asal sampai maghrib, apa kerja kita nak buat di kedai tu? Kita pergi tengok, saya tak ada apa dah, kerja dah buat kan, semua dah siap, saya susun barang lebih kurang, sapu-sapu sikit, sampah putih-putih, tutup kedai, tak habis kerja. Itulah kerja dakwah kita tuan-tuan akhir zaman. Tetapi bila mana majikan ini nak bagi gaji kepada pekerja paling akhir, itulah dia bagi gaji paling besar sekali. Itulah layanan Allah kepada umat akhir zaman. Bila Allah tengok umat ini paling pendek umur dia, tetapi di hari kiamat nanti syurga umat akhir zaman paling tinggi di dalam syurga Allah Ta'ala. Untuk itu Allah buat satu keputusan, untuk umat akhir zaman aku bayar gaji mereka double, 2 kintal pahala yang menyamai nilai 24,000 dinar dan dirham. Sebab itu tuan-tuan, Allah tengok umur kita ni, dalam umur 60 tahun, zaman muda 30 tahun tak semayang, 30 tahun tak puasa, dah umur 60 tahun baru nak belajar Quran, Iqra. Dah lewat dah 60 tahun umur. Kalau umat Nabi Nuh 1000 tahun, kalau dia enjoy 300 tahun, dia ada 700 tahun lagi ibadat pada Allah. Kalau umat Nabi Musa AS, dia main-main 300 tahun, dia ada 200 tahun lagi masa free nak beribadat pada Allah. Umat akhir zaman dah 60 tahun, lepas tu lewat pula dapat kerja dakwah ni. Umur 60 baru dapat kerja dakwah, lepas tu main-main pula, buat kerja dakwah main-main. Tapi Allah Ta'ala punya sayang pada umat akhir zaman tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi setiap amalan kita buat, Allah Ta'ala lipat kali gandakan pahala kita kepada 10, sekurang-kurang. Man ja'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang mendatangkan satu amalan baik, maka Allah bagi sekurang-kurang pahalanya 10 pahala. Allah tengok tak cukup lagi ni nak dapat syurga tinggi ni. Yang semayang, aku tak kira satu semayang berjemaah, sekali semayang berjemaah, aku anggap dia telah semayang 27 kali. Maghrib tadi Allah tulis 27 maghrib. Kalau isyak semayang berjemaah 27 kali ganda semayang isyak. Kita puasa setahun sekali, Allah kira kita dia puasa, Masya Allah, berkali-kali tuan-tuan, 10 kali puasa tahun ini tuan-tuan. Setahun kita puasa, sebulan bulan Ramadan berpuasa, tambah dengan 3 hari bulan Syawal, Allah kira kita puasa setahun. Inilah Allah pada umat akhir zaman. Sedekah kita RM1,
Kalau duduk di rumah Allah kira RM700. Tapi kalau kita belanja di jalan Allah RM10 Allah kira 7 juta tuan-tuan pahala. Allah kalau tak kira-kira dengan umat akhir zaman, kalau kita pergi semayang di Masjidil Aqsa, Allah kira kita dapat pahala 25,000 pahala. Tapi semayang di Masjid Nabawi 1000 ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semayang yang sama tunaikan di Masjidil Haram, Allah kira 100,000 kali ganda semayang. Macam kita semayang 100,000 rakaat. Allah tengok lagi umat akhir zaman tak cukup lagi. Pendek lagi umur dia orang ni, sikit sangat lagi pahala, kecil sangat pahala kita. Untuk itu Allah kesian, Allah hadiahkan kita bulan Ramadan. Bulan Ramadan untuk umat akhir zaman, setiap amalan sunat Allah kira fardu. Setiap amalan fardu Allah lipat kali gandakan 70 kali ganda. Allah tengok-tengok lagi tak cukup juga. Tak boleh nak lawan orang yang umur 1000 tahun. Allah hadiahkan kita malam Lailatul Qadar setahun sekali. Lailatul Qadar khairun min alf syahr. Siapa yang beribadat di malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala bagi dia pahala seolah-olah dia beribadat 83 tahun 4 bulan. Kalau dia seumur hidup dia tuan-tuan dapat 10 kali Lailatul Qadar, maka nilai ibadah dia sama macam orang yang hidup 800 tahun. Tuan-tuan dan rahmati oleh Allah sekalian, 800 tahun tak sampai lagi 1000 tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pula satu amalan yang lagi besar daripada Lailatul Qadar. Apa amalan lagi besar daripada Lailatul Qadar? Iaitu amalan khuruj fi sabilillah. Orang keluar jalan Allah ni, yang kita hari ni nak ajak tuan-tuan keluar. Tuan-tuan, kalau kita main level hak tu je tuan-tuan, hak sebelum ni tak boleh lawan lagi mungkin syurga kita bawah daripada umat Nabi Nuh AS, Nabi Ibrahim. Orang umat terbaik takkan syurga rendah. Bagilah syurga tinggi sikit. Itu Allah bagi kita pakej rangsangan keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata berdiri seketika seorang di kalangan kamu di jalan Allah lebih baik dari sisi Allah daripada beribadat di hadapan Hajarul Aswad di malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan bisa pergi dah tuan-tuan Mekah akhir Ramadan, bisa pergi dah tuan-tuan. Saya baru ni raya di Mekah tuan-tuan. Bulan Ramadan nak pergi semayang tarawih depan Hajarul Aswad, tak berasa. Pukul asar, pukul 5 dah tutup dah keliling tuan-tuan. Siapa pergi masuk dalam masjid sebelum pukul 5, lepas pukul 5, tak merasa nak sembahyang depan Kaabah pun, bukan depan Lailatul Qadar. Depan malam Lailatul Qadar di hadapan Hajarul Aswad. Ini Allah Ta'ala bagi kelebihan pada umat akhir zaman. Ini semua semata-mata kerana Allah nak muliakan kita. Betul ke tak betul? Itu yang pertama ulama kata, kerana Allah nak muliakan kita, tak ada siapa boleh hinakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jadi umat akhir zaman, umat yang paling mulia di sisi Allah, umat yang terbaik, kerana kita ni adalah umat kepada kekasih Allah Ta'ala. Dan kebetulan Nabi pula sayang pada kita. Kita ni seumpama permata hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buah hati Nabi. Nabi ni buah hati Allah. Kita ni buah hati Rasulullah. Nabi SAW dalam hidup dia, Nabi sanggup korbankan anak dan isteri dia, sanggup korbankan kelihatan diri dia, sanggup korbankan maruah diri dia, sanggup korbankan kelihatan diri dia. Bila mana Allah lantik Rasulullah jadi Nabi bagi umat ini, Rasulullah SAW beritahu pada keluarga dia, gulung selimut tikar ini, lipat saya punya selepas tidur saya, sesungguhnya la rahata li Muhammadin ba'da al-yawm, selepas daripada hari ini Muhammad tak boleh rahat sampai mati. Demi umat yang tercinta, malam hari Nabi penat, Nabi letih, Allah pujuk kekasih dia, wahai Muhammad, kalau kamu tidur di malam hari, kalau da'i tidur nyenyak di malam hari, tak menangis doa untuk umat, bagaimana Allah nak buka pintu hidayah? Nabi SAW ibadat kepada Allah di malam hari, menangis dengan begitu sekali teruk, sampai Allah tegur Nabi SAW, wahai kekasihku, jangan terlalu banyak bersedih dan menangis bila umat kamu tidak terima Islam ini. Wala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, jangan sampai kau hilang nyawa, jangan sampai kau mati kerana terlalu kecewa umat kamu tak nak beriman dengan Allah Ta'ala. Allah tegur Nabi Muhammad,
la'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin. Jangan sampai engkau membinasakan diri kamu gara-gara umat kamu tak nak beriman kepada aku. Allah Ta'ala tegur Nabi, lasta alaihim bimusaitir, lasta alaihim bijabbar, wa ma ana minal mutakallifin. Engkau tak boleh paksa orang beriman pada Allah Ta'ala. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu boleh paksa orang nak beriman pada Allah Ta'ala? Allah tengok Nabi Muhammad ni tuan-tuan pada satu malam menangis untuk umat ini dengan tangisan yang sangat hebat. Sehingga pada waktu itu tuan-tuan, dalam munajat Nabi di tengah malam berdoakan hidayah untuk umat ini. Kerana di siang hari Nabi dah dakwah dengan segala kebolehan yang Nabi ada, hikmah yang Nabi ada. Dakwah ni buat dengan hikmah pun orang tolak. Kalau buat dengan tak hikmah lagi lah orang tolak tuan-tuan. Nabi ini habis fatamah, habis hikmah, cakap dengan ikram, dengan khidmat. Tetapi tetap orang Arab yang berpaling daripada Nabi SAW. Nabi SAW bila tengok umat dia ni tolak dia, Nabi sangat bimbang. Bukan masalah maruah saya, tetapi bila mana mereka tolak agama kalimah la ilaha illallah yang aku tawarkan kepada paman aku Abu Talib, maka dia telah akan kekal dalam neraka buat selama-lamanya. Maka dan rahmat oleh Allah, pada malam itu Nabi menangis dalam sujud. Nabi SAW baca munajat doa Nabi Allah Ibrahim AS. Wahai Allah, aku malu nak cakap kepada engkau, ya Allah. Sesungguhnya semua Nabi-Nabi sebelum aku, di saat mereka berdakwah dan umat mereka menolak dakwah yang mereka sampaikan, walaupun betapa sabarnya mereka itu, akan tiba satu hari mereka akan mendoakan kehancuran dan azab untuk umat mereka. Nabi Muhammad baca pada malam itu munajat Nabi Allah Ibrahim AS. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi Ibrahim, walaupun dia Nabi yang begitu kuat sabarnya, tapi tiba satu masa Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, ya Allah, berhala telah banyak merosakkan, menyesatkan umat aku. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang ikut aku, maka aku mengaku mereka sebagai umat aku. Wa man asani, siapa yang durhaka kepada aku, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Aku serahkan nasib mereka kepada engkau, ya Allah. Nabi Ibrahim malu nak suruh cakap Allah azabkanlah umat aku, tapi masa mengalah tuan-tuan. Maknanya aku dah habis dah dakwah, aku dah sampai ke tahap limit yang terakhir. Selepas pada hari ini, apa engkau nak buat dengan umat aku, buatlah, ya Allah. Nabi menangis panjang lagi teresak-esak dalam sujud dia tuan-tuan, dalam doa baginda. Nabi pula baca pula munajat Nabi Allah Isa AS. Nabi Isa berdakwah pada umat. Bila tiba satu hari umat Nabi Isa AS nak salib Nabi Isa AS, nak bunuh dia, Nabi Isa AS pun kecewa dan baca doa, in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau engkau azab umatku ini, ya Allah, mereka semua adalah hamba-hamba-Mu, ya Allah. Wa in taghfir lahum, kalau engkau ampunkan mereka, ya Allah, engkau Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sambung lagi, Nabi sambung munajat dia, sehingga akhirnya Allah kesian tengok Rasulullah. Wahai Jibril, sekarang juga kau turun ke dunia, tanya kepada kekasihku Muhammad SAW, ma yubki ya Muhammad, apa yang menyebabkan engkau menangis pada malam ini, wahai Muhammad. Nabi SAW dalam keadaan begitu sedih, terseduh sedang menjawab, bakaitu hazinan ala ummati. Aku menangis kerana aku terlalu risau tentang umat aku. Aku terlalu rindu dengan mereka. Aku terlalu bimbang. Aku tak nak mereka terjerumus dalam api neraka. Nabi-nabi yang lain, mereka dah pernah berdakwah, akan tiba satu hari mereka mendoakan azab untuk umat mereka. Nabi SAW mendiamkan diri. Jibril AS naik ke langit, melaporkan kepada Allah SWT. Muhammad menangis kerana bimbang, terlalu risau tentang umat dia. Wahai Jibril, kata Allah, turun sekali lagi ke dunia, beritahu Allah bagi berita gembira kepada umatmu, wahai Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasuk. Kami berjanji untuk redakan engkau dalam urusan umat kamu, dan kami tak akan kecewakan kamu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, malam hari Nabi gunakan masa itu untuk merayu Allah supaya kasihani umat ini, ampuni dosa umat ini, bagi hidayah kepada umat ini. Malam Jumaat, Nabi ambil nama musuh Islam yang paling ketat,
yang calon untuk bunuh Nabi Muhammad SAW, Umar bin Hisham, iaitu Abu Jahal, dan Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah seorang daripada dua Umar. Malam hari Nabi habiskan masa di atas 3 sejadah. Sebut nama satu-satu musuh Islam, minta Allah pilih mereka, hati mereka dibukakan pintu hidayah untuk mereka. Sampai bengkak kaki Nabi SAW. Isteri Nabi SAW kesian tengok Rasulullah. Di siang hari Nabi nak berehat, Nabi penat. Tetapi Allah pujuk kekasih dia, ya ayuhal muddathir, wahai orang berselimut di siang hari, qum fa'anzir, bangun beri peringatan kepada umat kamu, wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhan kamu. Nabi SAW telah buat kesiapan, keluar daripada rumah dia dengan pakaian serba putih, dengan minyak wangi, penampilan yang sangat hebat. Nabi keluar bertemu dengan umat dia, satu persatu umat Nabi datangi, tetapi umat tak kenal siapa Rasulullah. Umat tak menghargai Nabi SAW. Mereka tolak Nabi, mereka ludah Nabi, mereka baling batu pada Nabi, mereka baling najis pada Nabi SAW, mereka maki hamun Nabi SAW. Nabi walaupun Allah bagi kekuatan 40 orang laki-laki, tetapi Nabi tak gunakan kekuatan untuk menyakiti umatnya. Ketika mana orang kata Muhammad telah gila, Nabi tak jawab, kerana Nabi sayang kepada umat. Biarlah kamu kata aku gila. Hari ini kamu kata aku gila kerana kamu tak faham apa yang aku tahu. Wallahi demi Allah Tuhanku, ini a'lamu ma la ta'lamun. Yang aku mulia sangat berdakwah kepada kamu ni, mengajak kamu ni, walaupun kamu benci dan memusuhi aku, kerana aku tahu banyak perkara yang kamu tak tahu. Wa asma'u ma la tasma'un, kerana aku hari-hari ini dengar suara yang kamu tak pernah dengar. Aku hari-hari dengar manusia beraung dalam kubur. Aku mendengar jeritan manusia dalam api neraka Jahannam. Malam Isra wal Mi'raj, aku dah tengok gambaran-gambaran neraka yang begitu dahsyat, dan aku dah tengok pemandangan. Dan kata Nabi, tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan melainkan kuburlah yang paling ngeri sekali. Wallahi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamuna ma a'lamu, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, apa kesedihan yang ada dalam hati dan perasaan aku, apa kerisauan yang aku bimbang tentang diri kamu, la dhahaitum qalilan, kamu akan sedikit ketawa, wala bakaitum katsiran, kamu akan banyak menangis, wa ma talazzaztum bi nisa'il furush, kamu akan tidak lagi bersama dengan isteri kamu di atas samparan, wala kharajtum ila sa'udan, kamu semua akan lari mencari gua-gua, mencari hutan-hutan, taj'aruna ila Allah, kamu akan merayu kepada Allah, ya Allah, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, tolong selamatkan kami daripada api neraka ya Allah. Tolong selamatkan keluarga kami daripada api neraka ya Allah. Selamatkan ibu bapa kami daripada api neraka ya Allah. Demi Allah, kata Nabi, setelah mana aku tahu apa yang aku tahu, setelah aku balik daripada malam Isra wal Mi'raj, aku bercita-cita, alangkah baiknya kalau Muhammad tak pernah dilahirkan sama sekali. Alangkah baiknya kalau Muhammad dijadikan sebatang pokok yang ditebang. Hari ini tuan-tuan yang mulia, tak pernah keluar bahasa ini daripada mulut kita, kerana kita tak tahu dahsyatnya azab akhirat. Sahabat Nabi selalu beritahu bila tengok burung, alangkah bertuahnya engkau wahai burung, engkau terbang ke sana kemari tanpa sebarang rasa takut dan bimbang tentang hari hisab, sedangkan kami manusia akan menghadapi perhitungan di padang mahsyar. Sahabat Nabi kadang-kadang tengok kayu, alangkah baiknya kalau aku jadi kayu api yang dibakar oleh manusia. Alangkah baiknya aku kalau aku ada selai rumput. Alangkah bertuahnya kalau aku ni selai bulu di badan orang beriman. Ada Sayyidina Abu Bakar beritahu, alangkah baiknya kalau aku tak dilahirkan sama sekali oleh ibu aku, kerana takutkan ada azab di akhirat. Nabi SAW nampak azab neraka depan mata, nampak nikmat syurga depan mata. Sebab itulah walaupun orang kata aku gila, aku tetap pujuk kamu untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucaplah la ilaha illallah. Dengan kalimah ini, sekurang-kurangnya kalau kamu masuk neraka pun, kamu akan sekali nanti dibebaskan daripada api neraka. Tuan-tuan mulia, inilah kerisauan dan keresahan di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi SAW cerita tentang Nabi, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal fikri mutawasil al-ahzan. Nabi sentiasa berfikir dan sentiasa risau tengok umat. Setiap kali Nabi pandang umat, Nabi tak pernah pandang hina pada umat dia. Nabi pandang umat ini semua mulia, semuanya esek, walaupun mereka penyembah berhala pada hari ini. Tetapi kalau Allah bagi hidayah kepada mereka satu hari nanti, mereka akan jadi calon-calon ahli surga. Nabi SAW telah korbankan diri dia
Sehingga Nabi SAW beritahu dalam sepotong hadis, laqad udhitu fillah ma lam yudhi ahadan. Aku telah menderita kerana agama Allah dengan penderitaan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Wa laqad ukhiftu fillah ma lam yukhaf ahadan. Aku telah ditakutkan dalam menyebarkan Islam kerana Allah ini dengan ketakutan yang tak pernah dialami oleh sesiapa pun. Wa laqad atat alayya 30 yawman wa laylatan. Pernah datang dalam sejarah hidup saya 30 hari, 30 malam. Mali wali Bilal ta'amun. Saya dengan Bilal tidak ada sebarang makanan untuk dimakan. Tuan-tuan mulia, Nabi berlapar sebulan, tidak ada makanan. Berkorban untuk umat ini, sayang pada umat. Sehingga ketika mana Nabi di pulau, di lembah Bani Hashim selama 3 tahun, tidak ada sebarang jual beli dengan orang Islam. Sayyidina Uqbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu mengatakan, aku masih teringat kami bertujuh bersama dengan Nabi menghadapi kelaparan dan kebuluran. Demi agama yang tercinta ini, kami pergi ke hutan mencari pokok-pokok kayu, pucuk-pucuk kayu untuk kami makan. Tidak ada pucuk yang lembut, yang ada adalah pucuk yang sangat kasar dan tajam. Pucuk yang telah kering, kami siram dengan air. Bila kami gumpal daun tadi kami makan, hatta qarihat ashdaquna, tekak-tekak kami telah mulai luka. Inilah pengalaman, kata Uqbah bin Ghazwan, pengalaman yang aku hadapi bersama dengan Nabi. Di waktu itu Nabi sedih tengok anak-anak orang Islam mati di atas riban pangkuan ibu mereka masing-masing. Inilah penderitaan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga bila mana Nabi berhijrah ke kota Madinah, tuan-tuan, Nabi pun mengalami nasib yang sama. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ra'aitul hilal, thummal hilal, thummal hilal. Aku tengok anak bulan yang pertama muncul dalam hidup kami. Kemudian muncul anak bulan yang kedua. Kemudian muncul anak bulan yang ketiga. Ma'uqida fi abiyatin Nabi SAW bin nar. Tidak dinyalakan sebarang api untuk memasak apa-apa makanan di rumah Nabi SAW. Nabi buat kerja dakwah, tuan-tuan. Kita hari ini balik buat gas, ada cai dah tersedia, tuan-tuan. Buat dakwah, tuan-tuan, orang belanja. Tahun ini rela kita 11 ekor kambing, tuan-tuan. Nabi SAW balik ke rumah dalam keadaan penat dan lapar, tetapi di rumah Nabi tidak ada makanan. Isteri Nabi kadang-kadang cuma mampu menghidangkan khal suka untuk Nabi. Nabi malu nak tanya yang lebih. Nabi puji makanan. Kalau kita, wahai Allah, aku dah penat, takkan ini makanan kau bagi pada aku. Nabi SAW puji makanan. Nabi kata, ni'mal idam al-khal, lauk yang paling sedap di dunia adalah cuka, kata Nabi SAW. Malu nak minta pada Allah. Tetapi pada satu hari, bila mana Nabi balik daripada buat dakwah, tuan-tuan, balik ke rumah tengok isteri semua sedang terlantar. Isteri Nabi semua terbaring dalam keadaan tidak mampu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan, aku biasa tengok dalam Masjid Nabawi, bila mana Nabi SAW mula angkat takbir, 2 saf di belakang Nabi, para sahabat jatuh tersungkur kerana terlalu lemah badan mereka, tak tahan menanggung kelaparan kerana agama. Sebab itulah, tuan-tuan, agama ini mahal di hati para sahabat. Kita hari ini kadang tak pernah lapar kerana agama, tak pernah letih kerana agama. Islam jadi murah di mata kita, tuan-tuan. Nabi SAW dan para sahabat, bila Nabi balik ke rumah, tengok isteri Fatimah dalam kelaparan, Hasan Hussein dalam kelaparan. Kadang-kadang Sayyidina Hasan Hussein nampak kurma jatuh di bawah, letak dalam mulut. Satu hari, tuan-tuan, masuk dalam mulut. Datang orang munafik, tuan-tuan, dikorek, keluarkan kurma itu daripada mulut Sayyidina Hasan dan Hussein. Nabi begitu sedih sekali. Nabi kata, siapa di kalangan tuan-tuan yang bersedia nak beli, aku nak beli sebatang kurma ni, tapi aku tak mampu, aku tak ada duit. Siapa di kalangan tuan-tuan yang mampu membeli kurma ini, aku nak bagi makan cucu aku yang kelaparan. Satu orang nama Abu Dahdah, dia angkat tangan, ya Rasulullah, aku bersedia untuk beli sebatang kurma ini. Maka kata orang munafik, berapa banyak kau nak bayar? Dia kata, satu kebun aku, dalam kebun aku ada 80 batang kurma di sana. Aku nak tukar satu batang kurma ni, aku nak bagi makan cucu Rasulullah SAW yang sedang lapar. Tuan-tuan yang mulia, Abu Dahdah balik ke rumah, jumpa dengan isteri dia. Wahai Ummu Dahdah, keluar kita daripada rumah kita. Aku dah wakafkan 80 ini, aku dah jual untuk aku muliakan, aku gembirakan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Kerana cucu Nabi sedang kelaparan. Ummu Dahdah tanya, apa abang jual ini 80 kurma ni, dengan apa bayarannya?
Dia kata dengan sebatang kurma yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam surga. Kata Ummu Dahdah, Rabiha Aba Dahdah, Rabiha Aba Dahdah, Rabiha Aba Dahdah. Abu Dahdah telah buat satu perniagaan yang sangat menguntungkan. Kalau bini kita tuan-tuan, habis dah marah. Abang ni sebatang kurma abang tukar dengan 80 batang kurma. Tuan-tuan mulia, dalam waktu yang lain Nabi tengok anak dan isteri dia dalam kelaparan. Waktu itu tuan-tuan Nabi menangis. Nabi sedikit ada rasa mengeluh tuan-tuan. Bukan mengeluh kerana tak suka, bukan kerana tak redha. Sebagai manusia biasa, tengok anak dan isteri dalam kelaparan. Isteri Nabi pun beritahu selaku perempuan, kami tak pernah ada baju lebih daripada selai dalam hidup kami, dan kami tak pernah makan lebih daripada satu kali dalam hidup kami. Sekali sehari je makan, itu pun tak kenyang. Maka bila Nabi masuk dalam rumah, dia tengok isteri dalam kelaparan, Nabi menangis. Waktu itulah tuan-tuan, dalam riwayat menyebut sahabat Nabi mendengar seakan-akan langit nak kiamat tuan-tuan. Bunyi satu suara yang sangat menakutkan. Tiba-tiba di waktu itulah tuan-tuan, Allah hantar malaikat Jibril dan Mikail turun ke dunia tuan-tuan. Tanya pada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, apakah engkau reda dengan susah payah dan penderitaan yang kau alami pada hari ini? Andai kata engkau tak reda, Allah berjanji, Allah bersedia nak tukar semua gunung-gunung di Madinah, gunung Uhud ini bertukar menjadi intan belian, supaya keluarga Nabi Muhammad dapat digunakan, menggunakan harta ini untuk menyebarkan agama Allah SWT." Nabi SAW tanya malaikat Jibril AS. Jibril AS tunjuk tangan ke tanah. "Antawadha ya Muhammad." Pilihlah pilihan yang tawadha. Allah, kata Nabi SAW, "Khayyarani." Allah bagi pilih kepada aku, baina an akuna abdan nabiyyan, sama ada aku nak jadi seorang nabi dan juga seorang hamba macam hari ini, ataupun aku nak jadi seorang nabi dan juga seorang raja seperti Nabi Allah Sulaiman AS. Nabi kata waktu itu aku teringat doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak nak ada orang lebih hebat pada dia. Kerana itu aku buat keputusan, kata Nabi SAW, aku pilih menjadi seorang hamba dan seorang nabi. Aku tidur macam hamba tidur di bawah. Aku makan tak pernah makan atas meja. Aku makan di bawah macam hamba makan. Nabi SAW hidup macam hamba. Pakaian Nabi pun macam hamba, bertampung-tampung tuan-tuan. Supaya satu hari Allah bagi aku makan, aku kenyang, aku bersyukur pada Allah. Bila hari aku lapar, aku ingat pada Allah SWT. Nabi berkorban seluruhnya untuk umat ini sampai akhir hayat Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW wafat, satu orang tabi'in bertanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, kami nak tanya kamu satu soalan kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi SAW. Betapa kejamnya kamu. Kami dengar melalui kawan-kawan kami cerita yang mana keluarga Nabi biarkan jenazah Rasulullah SAW bermalam 3 hari 3 malam dalam gelap, tidak ada perintah menerangi. Sekurang-kurangnya nyalakanlah lampu untuk menerangi jasad Nabi SAW yang mulia." Siti Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Semoga Allah merahmati kamu yang bertanya. Kamu tak pernah tahu sedikit pun daripada susah payah pengorbanan keluarga Nabi untuk agama Allah SWT. Ketahuilah sesungguhnya pada hari Nabi meninggal dunia, Nabi sendiri meninggal dunia dalam kelaparan. Dan kami semua keluarga Nabi, kerana terlalu sibuk jaga Rasulullah, berminggu-minggu lamanya di rumah kami tidak ada makanan. Dan andai kata pada hari Nabi wafat, di rumah kami ada minyak zaitun yang selalunya kami gunakan sebagai minyak untuk menyalakan bahan bakar, untuk menyalakan pelita. Minyak tersebut pun kami tak akan nyalakan pelita untuk menerangi tubuh badan Nabi. Minyak tersebut kami akan minum. Tetapi pada hari Nabi wafat, di rumah kami minyak zaitun pun tak ada untuk kami makan, untuk kami minum." Tuan-tuan, inilah Rasulullah SAW. Hari ini jasa orang pada kita berakhir di pintu kubur. Sesayang mana pun manusia pada kita, berakhir di pintu kubur. Tetapi sayangnya Nabi kepada kita, setelah Nabi wafat, sebelum Nabi wafat, Nabi risau tentang kita. "Man li ummati ba'di." Siapa nak jaga umat aku bila aku tak ada nanti? Bila Nabi dah duduk dalam kubur, Nabi kata setiap hari Khamis Allah tayangkan amalan umat ini di hadapan Nabi SAW. Kalau amalan kita membahagiakan Nabi, menggembirakan Nabi, kita sambung dakwah Nabi, kita hidupkan sunnah Nabi, Nabi mengalirkan air mata kegembiraan.
Tetapi kalau umat ini buat dosa, tuan-tuan, menitik air mata Rasulullah SAW, kesedihan, tuan-tuan. Kita hari ini dah tak jumpa dengan Nabi. Berani ke kita nak menyebabkan air mata Nabi itu tumpah dalam kubur dengan amalan dosa yang kita buat pada hari ini, tuan-tuan? Dah tak pernah jumpa Rasulullah, tiba-tiba hari ini amalan kita menyiksa Rasulullah, menyakiti Rasulullah SAW. Tetapi Nabi kata, kerana sayangnya aku pada umat, bila aku tengok amalan mereka banyak, dosa mereka banyak yang tak betul, maka aku doakan keampunan untuk mereka. Tetapi bila aku tengok mereka buat pahala yang banyak, ibadat yang banyak, dakwah yang banyak, Nabi akan memuji Allah Ta'ala, segala puji bagimu ya Allah. Walaupun aku dah tak ada, ternyata umat aku masih lagi meneruskan kerja dakwah aku. Nanti di padang mahsyar, semua Nabi-Nabi tak nak ambil tanggungjawab lagi terhadap umat masing-masing, tak nak bertanggungjawab. Semua berlepas diri, semua cakap nafsi-nafsi. Hanya seorang je Nabi di mulut mereka yang mengatakan ummati, ummati. Itulah Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah Nabi SAW beritahu sebelum Nabi wafat, bila Allah Ta'ala sampaikan berita gembira kepada Nabi wahai Muhammad, engkau akan kami ambil nyawamu tak lama lagi. Nabi SAW tanya kepada Jibril, apa berita gembira yang Allah nak bagi kepada aku sebelum aku mati? Jibril AS menjawab, Allah berjanji wahai Muhammad, ala la yadkhulu ahadun al-jannata, ketahuilah wahai Muhammad, tak ada seorang pun di kalangan manusia diizinkan masuk syurga hatta tadkhula anta, sehingga engkau lah orang pertama akan masuk dalam syurga. Nabi gembira. Tetapi Nabi tanya, apa yang Allah janji untuk umatku wahai Jibril? Apa yang Allah nak bagi untuk umatku? Nabi SAW diberitahu oleh Jibril, Allah berjanji wahai Muhammad, ala la yadkhulu ahadun al-jannata hatta tadkhula ummatuk, tak diizinkan mana-mana umat untuk melangkah kaki masuk ke syurga, sehingga umatmu lah yang pertama akan dimasukkan ke dalam syurga. Nabi beritahu, nahnu sabiqun al-akhirun, kita umat paling akhir datang ke dunia, tetapi kita paling awal masuk syurga. Allah sediakan 120 saf ahli syurga, 80 daripadanya adalah untuk umat Muhammad SAW. Nabi beritahu berita gembira sebelum Nabi wafat, 70,000 orang di kalangan umat aku akan Allah izinkan masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Sayyidina Ukasyah duduk dalam majlis Nabi bangun, ya Rasulullah, Allah Ta'ala ayyaj'alani minhum, doalah kepada Allah, Allah pilih Ukasyah di kalangan mereka yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi kata, wa anta minhum, engkau termasuk dalam 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Maka kau tak bangun sahabat lagi. Nabi kata, tidak, sahabat kau Ukasyah, Ukasyah telah mendahului kamu. Walaupun sebelum Nabi wafat Allah janji 70,000, tetapi Nabi beritahu bila nanti di padang mahsyar Allah tanya kepada aku, wahai Muhammad, apakah engkau redha dengan bilangan 70,000 umatku yang aku masukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab? Nabi SAW akan bersujud minta tambah, astazilu minallah, aku minta Allah tambah lagi lebih banyak lagi daripada 70,000. Tuan-tuan yang mulia, Nabi bersujud depan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, sal ta'ta, wasfa' tu syafa', angkat kepalamu, minta syafaat, aku perkenalkan syafaat kamu. Nabi angkat kepala dia dalam keadaan menangis, ummati, ummati ya Allah, umat aku, umatku ya Allah. Allah SWT beritahu kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, bukankah di dunia dahulu aku pernah berjanji, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhan akan bagi dan bagi dan bagi kepada kamu, sehingga akhirnya engkau redha kepada aku. Pada hari ini aku nak buktikan janji aku kepada wahai Muhammad. Pada hari ini aku nak hiburkan kamu daripada 1,000, daripada setiap 1,000, daripada 70,000 umat kamu yang akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Aku tambah kepada 70,000 kali dengan 70,000, 490 juta umat Nabi Muhammad SAW dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allah tanya kepada Rasulullah, redakah kamu wahai kekasihku? Cukupkah wahai Muhammad? Nabi kata, cukup wahai Allah, cukup wahai Allah. Allah kata, tidak wahai kekasihku, hari ini aku akan hiburkan kamu, kamu yang telah banyak menangis dan bersedih untuk umat kamu di dunia dahulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperlihatkan satu gambaran. Dalam sebuah hadis Nabi menyebut, Allah telah raup segenggam pasir dengan genggaman yang layak dengan kedudukan Allah, tanpa perlu dibayangkan macam mana caranya, tuan-tuan. Allah tanya kepada Rasulullah SAW, wahai kekasihku Muhammad, redakah kamu sebanyak bilangan pasir dalam genggamanku ini?
mungkin lebih besar daripada dunia dan sisi-sisinya. Aku masukkan umat kamu ke dalam syurga ku tanpa hisab dan tanpa azab. Tuan-tuan boleh Nabi kata raditu ya Rabb, raditu ya Rabb, raditu ya Rabb, cukup baik Allah, cukup baik Allah. Allah kata tidak, wahai kekasih. Sekali lagi aku akan perkenankan doa kamu. Allah telah genggam segenggam pasir layak dengan kedudukan Allah Ta'ala. Allah tunjuk pada Nabi, redhakan kamu sebanyak bilangan pasir dalam genggaman ini. Aku masukkan umatmu ke dalam surga ku tanpa hisab dan tanpa azab. Nabi kata cukup Allah, cukup wahai Allah, cukup wahai Allah. Allah kata tidak, wahai kekasihku, buat kali yang ketiga aku akan genggam segenggam pasir yang layak dengan kedudukanku. Aku akan berjanji untuk masukkan bilangan pasir ini umatku ke dalam surga ku tanpa hisab dan tanpa azab. Inilah pengorbanan Nabi untuk kita. Inilah jasa Nabi pada kita. Mampu ke kita balas? Mampu ke kita balas jasa Nabi? Mampu ke kita nak bayar dengan apa-apa bayaran pada Rasulullah SAW? Sebab itulah tuan-tuan, disebabkan kecintaan Nabi pada kita, Allah pilih kita sebagai umat yang terbaik. Tetapi ulama kata di sana masih ada satu lagi sebab mengapa Allah SWT pilih kita menjadi umat yang terbaik. Ulama kata kalau Allah muliakan umat akhir zaman ini dengan kerja Nabi-Nabi, tuan-tuan. Ada orang tanya, betul ke ni kerja dakwah dan kerja Nabi? Tuan-tuan ragu ke kerja dakwah dan kerja Nabi? Ada siapa-siapa boleh ingkar kerja dakwah dan kerja Nabi? Tuan-tuan yang mulia, Allah firman dalam Quran dalam surah Asy-Syura, syara'a lakum minad din, disyariatkan ke atas kamu wahai umat Muhammad dalam urusan agama ini, ma wasa bihi Nuhan, wasiat yang pernah kami wasiatkan kepada Nuh alaihissalam, wa ma awhayna ilaik, dan apa yang kami wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, wasiat yang pernah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Semua lima orang Nabi Ulul Azmi ini, Allah wasiat mereka apa? Wasiat yang sama Allah wasiatkan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiat dia? An-aqimuddin. Kamu semua bertanggungjawab untuk tegakkan agama di seluruh alam. Bukan di Malaysia saja. Agama di Malaysia dah hidup, tapi di Indonesia mati. Kita kena pergi ke Indonesia tegakkan agama di sana. Kalau di Indonesia dah hidup, di Thailand mati, kita wajib kena tegakkan Islam di Thailand. Satu dunia ini, wilayah, teritori, kita punya medan dakwah umat akhir zaman. Sampai ke China, sampai ke Jepun, di Argentina, di Venezuela, di Peru, Ecuador. Hari ini kita kenal nama daripada World Cup dia, tuan-tuan. Tapi kita tak faham sebenarnya kita ditipu oleh dunia. Sebenarnya kita bukan World Cup, kita ni dakwah, kita ni satu alam, tuan-tuan. Satu dunia, kita kena sampaikan agama ni. Wala tatafarraqu fi, jangan kamu berpecah belah dalam menyebarkan Islam. Kabura 'ala musyrikin ma tad'uhum ilaihi. Dakwah yang kamu sampaikan ini, kalimah la ilaha illallah, sangat berat untuk ditentang oleh kaum musyrikin. Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah Ta'ala pilih siapa yang nak buat kerja dakwah ni, siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi man yunib. Allah akan bagi hidayah kepada mereka yang ada sifat inabah. Kerana itulah di zaman Nabi SAW, Nabi bukan bersendirian, berseorangan buat dakwah. Tetapi Nabi SAW telah bina satu umat di hadapan dia, di kalangan Muhajirin dan Ansar. Nabi tashkil para sahabat, Nabi bentuk jemaah. Nabi tanya para sahabat, man ya'wini, man yansuruni hatta uballigha risalat Rabbi wa adallahu al-jannah. Siapa bersedia bagi perlindungan pada aku, siapa sedia bantu agama bersama dengan aku buat kerja dakwah ini, supaya aku dapat sebarkan risalah Tuhan aku sampai ke seluruh alam, aku jamin surga untuk mereka. Bangun Muhajirin dan Ansar di hadapan Nabi. Ya Rasulullah, nahnu sahmun min sa'illah, kami adalah anak-anak panah Allah Subhanahu wa taala. Hantar kami ke timur, ke barat, utara, selatan, ke mana pun kami bersedia wahai Rasulullah. Nabi SAW beritahu, kamu jangan jadi seperti Bani Israel, jangan jadi seperti umat Nabi SAW. Bila aku hantar kamu ke mana pun, berangkatlah kamu, infiru khifafan wa siqala, berangkatlah dalam keadaan berat, dalam keadaan ringan. Dalam peperangan Tabuk, cuaca yang sangat panas, bukan 50 degrees, mungkin lebih lagi, tuan-tuan. Sahabat Nabi dalam bulan Ramadan nak pergi dalam keadaan panas, orang
Nabi kata jangan keluar di musim panas ni. Wa qalu la tanfiru bil har. Allah jawab, qulna jahannam asyaddu harra. Kata kalau Muhammad, api neraka lagi panas daripada ini lagi. Allah nak target para sahabat, keluarlah jalan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, maukah aku tunjuk kepada kamu satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, kamu beriman pada Allah dan Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berkorban di jalan Allah Ta'ala. Bi amwalikum wa anfusikum, membelanjakan harta kamu, diri kamu sendiri, masa kamu sendiri untuk agama Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu sangat baik untuk kamu kalau kamu mengetahui. Apa balasan Allah bagi kalau kita keluar ke jalan Allah? Yaghfir lakum dunubakum, Allah ampun seluruh dosa-dosa kamu yang terdahulu. Sahabat Nabi banyak dosa sebelum Islam, zaman jahiliyah, tetapi Allah ampunkan seluruh dosa-dosa mereka. Allah tukar dosa-dosa menjadi pahala. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya air anak-anak sungai di bawah lantai surga kamu. Wa masakin thayyibatan, kediaman yang mewah fi jannati adn, dalam surga jannatu adn. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang besar. Wa ukhra tuhibbunaha, satu lagi janji yang kamu cintai, yang kamu sukai. Nasrun minallah, kamu akan dapat pertolongan daripada Allah. Wa fathun qarib, dan kamu akan dapat menakluki negara-negara di sekeliling kamu. Dalam peperangan Tabuk, Nabi sedang lapar. Nabi ikat 2 batu di perut dia, tuan-tuan. Sahabat Nabi ikat 1 batu di perut. Sahabat Nabi nak ketuk sebuah batu yang sangat besar dalam parit, tak mampu. Bagi tukul pada Rasulullah SAW. Nabi telah ketuk batu tadi, naik terpancar satu cahaya ke langit. Nabi kata, Futihatir Rum, negara Rum telah pun ditakluki oleh sahabat-sahabat. Nabi ketuk lagi, tuan-tuan, batu yang kedua, naik satu cahaya ke langit. Nabi kata, Futihah Faris, telah ditakluki negara Farsi. Nabi ketuk lagi seketul batu, naik cahaya ke langit. Nabi kata seluruh negara Arab akan jatuh di bawah tapak kaki para sahabat. Para sahabat ni penggembala kambing. Tetapi macam mana mereka boleh menakluki dunia? Orang nak menakluki dunia adalah mereka yang dalam hati mereka tak ada cinta dunia. Dalam hati mereka ada cinta akhirat. Orang yang nak menakluki dunia, dalam hati mereka ada cinta untuk sebarkan kalimah la ilaha illallah ke seluruh dunia. Sahabat Nabi, setelah mereka berhijrah meninggalkan kota Mekah, di hati mereka sudah tidak ada lagi cinta pada tanah air, cinta pada kampung halaman, tidak ada lagi cinta pada anak dan isteri, pada keluarga, pada harta benda. Dalam hati mereka hanya ada cinta pada Allah dan Rasul. Tetapi Allah juga buktikan, Allah juga nak tengok ketika mana sahabat Nabi terlalu mencintai dan menyayangi Rasulullah. Seorang sahabat tengah lapar, berhari-hari tak dapat makanan, baru dapat makanan, nak suap makanan ke mulut, tiba-tiba teringat hari ini belum lagi tengok wajah Nabi SAW. Dia berlari tinggalkan makanan, dalam keadaan menangis. Dia ketuk pintu rumah Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku sangat lapar pada hari ini, tetapi kan aku belum tengok wajah Tuhan pada hari ini. Aku tinggalkan makanan aku. Aku nak tanya kamu satu soalan. Tuhan orang yang sangat tinggi martabatnya di sisi Allah, sudah tentu syurga Tuhan sangat jauh daripada saya. Hari ini satu pagi saya tak tengok wajah Tuhan. Saya sudah tinggalkan makanan saya. Apa nikmatnya, nikmat syurga yang banyak. Kalau aku hidup di syurga, aku tak dapat tengok wajah Nabi Muhammad SAW. Nabi beritahu al-mar'u Muhammad Abba, satu orang akan dihimpunkan oleh Allah bersama dengan insan yang dicintai. Kalau kamu cinta pada Rasulullah, pada satu hari nanti Allah gabungkan kamu dalam surga nanti. Tetapi tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW tahu duduknya sahabat di Madinah dan Mekah akan menggembirakan hati mereka dan hati Rasulullah. Tetapi bagaimana dengan nasib orang-orang di seluruh dunia? Bagaimana nasib dengan orang Afrika? Bagaimana dengan nasib orang di China? Bagaimana nasib orang di Rusia? Bagaimana nasib orang Asia? Kalau kamu tak berangkat di jalan Allah SWT. Untuk itulah Nabi SAW sebelum wafat, Nabi telah bentuk satu jemaah yang dipimpin oleh seorang anak angkat Nabi SAW, anak kepada anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi dah gugur syahid di Mu'tah sana, tuan-tuan. Anak dia Usamah bin Zaid
anak kepada Zaid bin Harithah, dipilih menjadi amir jemaah untuk diberangkat keluar ke Allah SWT di luar daripada kota Madinah. Bila mereka tengok Nabi SAW dah nak wafat, amir jemaah kata kita tangguh sekejap keberangkatan jemaah kita ni, sehingga jenazah Nabi selesai diuruskan, baru kita pergi. Beberapa minggu mereka tangguhkan keberangkatan jemaah. Allah uji umat Islam dengan berbagai-bagai fitnah. Selepas Nabi wafat, sahabat Nabi terpecah pada 3 golongan. Satu kumpulan Sayyidina Uthman dengan kawan-kawan duduk menangis dalam Masjid Nabawi, tak tahu nak buat apa, sedih sangat dengan kewafatan Nabi. Golongan yang kedua, Sayyidina Umar naik atas mimbar, beritahu pada hari ini, siapa yang kata Nabi Muhammad telah wafat, aku penggal kepala dia. Nabi Muhammad cuma tinggalkan kita sekejap saja, macam Nabi Musa AS tinggalkan kaum dia 40 hari saja. Selepas ini Nabi Muhammad akan balik jumpa dengan kita. Hanya seorang sahabat saja pada hari itu, ya Allah buka pintu ma'rifah kepada dia, pintu kefahaman, tuan-tuan. Abu Bakar, orang yang paling banyak korban untuk agama. Di saat hati orang lain sedang bergoncang, hanya Abu Bakar yang tenang. Dia masuk dalam bilik Nabi SAW, ditarik kain kafan, dikucuk dahi Nabi SAW, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Abu Bakar masuk dalam Masjid Nabawi, melangkah naik atas mimbar. Dia pun telah mula menyampaikan khutbah. Wahai umat Islam, dengar sini baik-baik. Man kana ya'budu Muhammadan fa'alam anna Muhammadan qad mata. Siapa di kalangan kita yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah pun wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang sembah Allah, sesungguhnya Allah Tuhan yang sentiasa hidup, tak pernah mati. Dengar sini firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul. Tiadalah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rasul. Sebelum Nabi Muhammad telah banyak rasul datang dan pergi daripada dunia ini. Apa imata, apakah seandainya Muhammad terkorban, atau qutila, dia mati, ataupun dia terbunuh dalam medan perang, in qalabtum ala aqabikum, kamu berhenti daripada buat kerja dakwah ini, berhenti daripada sebarkan Islam, berhenti daripada amalkan Islam, berhenti daripada jadi orang Islam. Wa man yanqalib ala aqibaih, siapa yang berpaling tadah daripada usaha agama ini, fala yadurullah syai'a, dia sikit pun tidak memudaratkan Allah. Tetapi dengar sini baik-baik, wa sayajzillahu syakirin, siapa yang sambung kerja Nabi selepas Nabi wafat, Allah pasti akan membalas balasan yang besar kepada orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Sebab itu Muhammad Ilyas kata, orang yang bersyukur di kalangan umat Rasulullah ini di atas nikmat jadi umat Nabi adalah disambung kerja Nabi selepas Nabi wafat. Tuan-tuan yang mulia, Abu Bakar nampak kenapa selepas Nabi wafat dah mula berlaku berbagai-bagai fitnah dalam dunia Islam. Ini kita semua kena dengar baik-baik. Nabi baru meninggal dunia beberapa minggu, tentera Rom dah mula datang nak menyerang Madinah. Orang Islam dalam ketakutan. Sampai Sayyidina Umar terfikir, kita tak boleh hantar jemaah Usamah bin Zaid ini, kita kena berkumpul dalam Madinah. Nanti isteri-isteri Nabi siapa nak jaga? Kalau dia mati, terbunuh, kalau kita semua keluar jalan Allah, isteri Nabi terbunuh nanti, siapa nak uruskan jenazah mereka? Sayyidina Umar pun risau. Sayyidina Abu Bakar tidak. Dia faham. Sayyidina Umar fikir nak selamatkan orang Islam. Sayyidina Abu Bakar fikir kita selamatkan Islam, baru Allah selamatkan orang Islam. Ini fikir antara Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Tuan-tuan yang mulia, waktu itu dah ada beberapa orang manusia mengaku sebagai Nabi. Musailamatul Kazzab, Abul Aswad Al-Anasi di Yaman mengaku sebagai Nabi. Musailamatul Kazzab mengaku sebagai Nabi. Dah mula ada orang kampung dah mula murtad. Di pendalaman Arab Badui dah mula murtad. Dah ada mula orang tak nak bayar zakat. Tuan-tuan yang mulia, pada hari itu Sayyidina Abu Bakar nampak puncanya cuma satu. Kerana jemaah Usamah bin Zaid yang sepatutnya keluar dari Allah tadi, dia tangguhkan perjalanan dia. Sebab itu dengan selimat baik, infiru jaisha Usamah, untuk selesaikan masalah murtad, masalah orang tak nak bayar zakat, orang mengaku sebagai Nabi, musuh Islam nak serang kita, tak dapat diselesaikan melainkan dengan dihantarkan jemaah Usamah bin Zaid keluar ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita keluar hari ini, tuan-tuan, nak membasmi fitnah yang berlaku di seluruh dunia di kalangan umat Islam. Sebab itu penyelesaiannya adalah penyelesaian yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Usamah bin Zaid baru nak berangkat keluar daripada kota Madinah. Sunnah ni tuan-tuan, orang nak keluar jemaah ni kita kena hantar sampai hujung kampung. Itu sunnah Nabi, sunnah sahabat. Sayyidina Abu Bakar tarik tali unta Usamah bin Zaid sampai di sempatan kota Madinah. Tuan-tuan, Usamah ni budak muda belasan tahun. Jadi ambil zaman dulu budak-budak muda macam adik-adik semua ni, umur 17 tahun, 18 tahun, bawa jemaah 25,000, 50,000, 70,000 bala tentera bawa untuk Islamkan satu dunia. Dimulai dengan Usamah bin Zaid, bawa jemaah yang ramai. Abu Bakar tarik tali unta. Usamah malu pada Sayyidina Abu Bakar, tuan orang yang sangat tua dan orang yang sangat lama dalam usaha agama. Kenapa tuan muliakan saya macam ni? Lantar kabar nak tuan naik unta sama dengan saya di belakang, ataupun saya turun jalan kaki sama dengan tuan? Sayyidina Abu Bakar beritahu, kamu tak perlu turun dan saya tak akan naik unta kamu. Hari ini saya menghantar jemaah kamu kerana saya nak ambil berkat daripada jemaah kamu ini. Aku mendengar Nabi SAW telah bersabda, mana-mana jemaah yang berangkat keluar jalan Allah Ta'ala, setiap langkah yang dilangkahi Allah ampun 700 dosa mereka. Allah telah angkat 700 darjat di sisi Allah, dan Allah telah berikan 700 pahala kepada mereka. Tuan-tuan yang boleh dalam hadis yang lain yang beritahu, debu-debu yang melekat di tubuh badan umat aku yang berangkat keluar dan Allah haramkan api neraka, bahkan asapnya sekalipun. Mulianya orang keluar jalan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Setiap langkah yang dilangkahi Allah bagi pahala. Pening kepala di jalan Allah pun Allah ampun dosa-dosa dia. Tak berlaku apa-apa pun musibah, mujahadah, susah payah. Tuan-tuan yang mulia, semuanya Allah balas dengan balasan yang besar. Berangkatlah jemaah Usamah bin Zaid. Bila dia pergi saja tuan-tuan, bergerak daripada kampung ke kampung, masjid ke masjid, musuh Islam hantar spy nak tengok. Kita ni rasanya bantuan Allah ni hanya dengan orang Islam selagi mana Nabi mereka hidup. Bila Nabi mereka dah mati, kita serang Madinah. Rupanya bila sahabat Nabi ni pergi bergerak ke mana-mana, maka Allah telah campakkan di hati musuh, nampak bilangan orang Islam yang ramai. Jadi diorang ni tak terkesan rupanya dengan wafat Rasulullah. Bila kami pergi ke mana-mana, nampak jemaah yang begitu banyak. Jadi kata dia, kita batalkan serangan ke atas penduduk Madinah. Rom tarik diri tuan-tuan. Satu fitrah dah selesai. Hantar jemaah pergi jumpa dengan Musailamatul Kazzab. Musailamatul Kazzab telah tangkap satu orang lelaki bernama Habib bin Zaid. Dia telah ikat tangan dia dan kaki dia tuan-tuan, paksa dia tinggalkan Islam. Tuan-tuan yang mulia, Musailamah beritahu, kalau kamu tak tinggalkan Rasulullah, tak tinggalkan Islam, aku potong lengan kanan kamu. Dia kata, wahai Musailamah, aku tetap dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Musailamah telah potong lengan kanan dia. Wahai Habib, kalau kamu tidak tinggalkan Islam, aku potong kaki kamu belah kiri. Secara bersilang tuan-tuan, maka dia kata, aku tetap dengan tauhid kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia potong lagi kaki belah kiri tuan-tuan. Sekali lagi aku paksa kamu tinggalkan Muhammad, tinggalkan Islam. Kalau tidak aku potong lengan kamu yang sebelah lagi. Dia kata, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dia potong lengan sebelah kiri tuan-tuan, dan dipotong juga kaki sebelah kanan tuan-tuan. Dan dilembing dada Habib bin Zaid. Disampaikan berita ini kepada ibu Habib bin Zaid, Ummu Ammarah radhiyallahu anha. Bila Ummu Ammarah dapat berita ini, disujud syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tercengang orang yang menghantar berita ini. Kami sampaikan berita takziah pada puan. Kenapa tuan sujud syukur pada Allah Ta'ala? Demi Allah, dengan sini baik-baik, sejak hari pertama aku menyusukan anak aku yang bernama Habib ini, daripada setiap titisan susu itu aku berdoa kepada Allah, pilihlah anak aku ni mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Hari ini Allah telah mengabulkan doa ini. Datang Wahsy bin Harbin, telah bunuh Musailamatul Kazzab. Wahai Rasulullah, walaupun engkau telah wafat, hari ini aku nak gembirakan Nabi Muhammad SAW. Dulu aku pernah bunuh insan yang paling disayangi oleh Nabi, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Tetapi setelah aku beriman kepada Allah, aku bunuh orang yang paling dibenci oleh Allah dan Rasul. Musailamatul Kazzab telah dibunuh oleh Wahsy bin Harbin. Tuan-tuan boleh, itulah sahabat-sahabat Nabi SAW. Selepas itu tuan-tuan, orang yang murtad kembali pada Islam, orang tak nak bayar zakat kembali pada Islam. 2 tahun setengah Abu Bakar memimpin umat Islam jadi amir. Allah angkat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Nabi, kalau ada siapa layak jadi Nabi selepas daripada aku, Umar lah orangnya. Dalam tempoh 12 tahun Umar memerintah tuan-tuan,
Umar telah hantar jemaah keluar sebanyak-banyaknya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah hantar jemaah. Uqbah bin Nafi' radhiyallahu anhu pergi berdakwah sampai ke ujung dunia. Negara Tunisia, Morocco dan Algeria adalah merupakan negara terakhir dalam dunia tempat terbenam di matahari. Sahabat-sahabat Nabi telah sampai. Mereka telah tawan 3 buah negara dan semuanya telah memeluk agama Islam. Sayyidina Uqbah bin Nafi' begitu bersemangat. Jos dia tuan-tuan, naik rasa dia punya semangat dia tuan-tuan, jazbah dia. Bila selepas Nabi wafat, kami sahabat-sahabat Muhammad bukan lemah, bukan makin lemah, tapi makin kuat. Hari ini kami telah sampai ke ujung dunia untuk sebarkan Islam. Diterjun dengan kuda dia sampai dalam laut, sampai paras dada. Dia angkat tangan tunjuk ke langit. Diulangi perbuatan Nabi dalam Hajjatul Wida. Nabi angkat tangan ke langit, Allahumma syahid, ya Allah, aku jadikan engkau sebagai saksi. Sahabat pun lepas Nabi wafat, diulang perbuatan Nabi, sunnah Nabi. Hari ini aku jadikan engkau sebagai saksi, wahai Allah. Kita pun angkat tangan pada hari ini di akhir zaman. Kita keluarkan perletahan ini tuan-tuan. Kita bersambung kerja Nabi. Allahumma syahid, ya Allah, aku jadikan engkau sebagai saksi pada hari ini, wahai Allah. Setelah Nabi kami wafat, kami tetap sambung kerja dakwah Nabi kami, sehingga kami dah sampai ke ujung dunia. Tetapi kata Uqbah bin Nafi', kami berhenti sampai di sini bukan kerana kami bimbang dengan lautan Mediterranean yang terbentang luas di hadapan kami. Andai kata kami tahu di sebalik daripada laut ini masih ada manusia yang hidup di dunia, kami akan terus memacu kuda kami sampai ke ujung dunia, sampai tak ada seorang pun di kalangan manusia yang hidup di dunia tanpa beriman kepada Allah. Waktu saya keluar setahun, saya jumpa satu orang ulama kita waktu. Dia kata Maulana Yusuf rahmatullahi pernah bermimpi dia tengah berwuduk dalam sebuah sungai. Tiba-tiba datang 2 orang sahabat Nabi jumpa dengan dia. Sahabat Nabi tanya pada Maulana Yusuf, kamu ulama akhir zaman buat apa sekarang? Kamu ulama akhir zaman sedang buat apa sekarang? Dia kata, kami demi Allah, kalau hari ini 2 orang je sahabat Nabi hidup di akhir zaman, nescaya satu dunia akan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. 2 orang saja sahabat Nabi. Yang korang ni berjuta-juta ulama yang ada ni, kenapa kamu tengok begitu banyak sekali orang murtad daripada Islam? Masjid yang berubah jadi gereja. Hari ini orang Islam tak solat, tak tutup aurat. Orang Islam lari daripada perintah Allah Ta'ala. Apa ulama akhir zaman sedang buatkan? Tuan-tuan boleh, ini satu iktibar untuk kita semua. Sahabat Nabi mereka telah sampai di ujung dunia. Tuan-tuan yang mulia, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bila mana negara Rom dan Farsi telah ditawan dan seluruh jazirah Arab telah pun ditawan, Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Tibalah masanya mereka menakluki Palestin, tuan-tuan, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, tuan-tuan, Allah buat satu ujian bagi umat Islam. Selagi tak berkorban untuk agama macam pengorbanan sahabat, jangan bermimpi nak tawan balik Palestin. Tuan-tuan yang mulia, sahabat Nabi dengan penuh pengorbanan untuk agama, jiwa raga mereka untuk agama, hidup dan mati mereka untuk agama. Waktu itu tuan-tuan, Sayyidina Umar telah hantar 4 orang panglima bawa jemaah untuk tawan Palestin. Sayyidina Surahbil radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-As radhiyallahu anhu, Sayyidina Khalid Al-Walid, 4 orang panglima tentera dihantar untuk pergi menakluki Baitul Maqdis. Mereka parking kemah mereka di sempadan Baitul Maqdis, dekat dengan Baitul Maqdis. Masa itu orang Yahudi sedang bergoncang iman mereka, bergoncang dada mereka. Mereka kata satu hari nanti pasti dan pasti orang Islam akan menakluki satu dunia. Tapi orang Yahudi masih lagi, dia kata kita cubalah peluang terakhir yang kita ada. Ada 2 lagi talian hayat yang kita boleh guna untuk kalahkan orang Islam. Sahabat Nabi di parking kemah sana, sembahyang 5 waktu mereka tak tinggal. Mereka sembahyang 5 waktu dalam masjid Baitul Maqdis. Orang Yahudi tengok daripada jauh. Mereka kata, betul lah apa yang Allah janjikan dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur dan Al-Quran, bahawasanya umat Islam satu hari nanti akan menakluki satu dunia. Walau pada kata pada di Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Muka bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba Allah Ta'ala yang soleh. Tuan-tuan boleh, sahabat Nabi ulang alik pergi semayang berjemaah berminggu-minggu lamanya. Orang Yahudi tak mampu nak sentuh para sahabat, tak berani nak buat apa dengan mereka, begitu takut gemetar.
Allah Ta'ala bila orang Islam bergerak di atas maksud agama, dia berjuang di atas maksud dakwah, Allah campakkan keturunan di hati orang bukan Islam kepada orang Islam. Dan Allah Ta'ala campak di hati orang Islam hanya takut kepada Allah SWT, tidak takut kepada makhluk. Allah janji dalam Al-Quran, alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Mereka yang mentabligkan risalah Allah Ta'ala, Allah campakkan di hati mereka, mereka hanya takut kepada Allah, mereka tak takut kepada selain daripada Allah. Sayyidina Rabi' bin Amir jumpa Raja Parsi masuk dalam istana. Dia bawa sekali dengan keldai masuk dalam istana. Pengawal raja kata, kita nak tahan ke orang ni, nampak pelik ni. Tapi mereka, Allah campakkan rasa gerun, tak berani nak stop. Tak apalah, biarlah dia jalan. Dia bawa dia punya kuda, dia keldai dia, tuan-tuan, ikat pada singgah sana raja. Raja tanya, tuan-tuan datang ni nak minta pertolongan daripada kami ke? Sebab kami kuasa super power di dunia ni. Biasanya negara kecil datang dan minta bantuan daripada kami, nak minta makanan, nak minta pakaian. Rabi' bin Amir kata, Inna Allah ta'ala, Allah yang hantar kami jemaah ini datang jumpa dengan Tuhan. Linukhrijakum min ibadatil ibad, nak keluarkan tuan-tuan daripada menjadi hamba kepada hamba-hamba Allah, ila ibadat rabbil ibad, kepada menjadi hamba hanya kepada Rabbul ibad, Tuhan yang menguasai sekalian hamba. Wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah, nak keluarkan tuan-tuan daripada pemikiran sempit terhadap dunia ini, bawa tuan-tuan kepada keluasan syurga yang lebih luas daripada langit dan bumi. Dan nak bawa keluarkan tuan-tuan daripada kejahilan agama-agama, kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Waktu itu Rabi' bin Amir telah bertakbir Allahu Akbar. Bila dia takbir, tuan-tuan, istana Raja Parsi telah bergoyang. Semua orang jadi takut. Hebatnya orang Islam ni. Mereka ni Masya Allah, betul-betul macam orang putih kata macam monster. Orang putih ni tunjuk gambar Jumaat Tabligh sedang keluar dalam Time Magazine, dia kata ini monster. Ni semua menakutkan ni, macam hantu. Takut dia orang tengok, tuan-tuan. Memang itulah yang berlaku. Di zaman Nabi dulu, sebulan sebelum berperang dengan orang Islam, orang kafir dah cukup takutnya dengan orang Islam, sebab orang Islam ni berjuang di atas maksud agama Allah Ta'ala. Dalam hati orang Islam hanya ikhlas semata-mata kerana Allah, tidak mengharapkan dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan, bila mana orang Yahudi tengok jemaah sahabat telah sampai di sana, mereka kata tak apa, kita tengok dia ni terkesan tak dengan emas dan perak yang telah taburkan intan belian, rantai, cincin, semua kalung-kalung di tengah-tengah jalan. Sepanjang sahabat Nabi nak pergi menunaikan solat, selepas berminggu-minggu tengok tak luar. Satu orang sahabat pun tak pandang. Sahabat Nabi kata, kullu ma fawqa turabi turabu, semua benda ada atas tanah, semuanya tanah belaka. Sama je dengan batu-batu yang lain. Tak sentuh intan belian, tak terkesan dengan dunia. Orang Yahudi kata terakhir sekali, hebat macam mana pun Tok Haji, ustaz-ustaz kalah dengan perempuan. Jadi hari ini kita pakaikan anak dara kita sesi-sesi. Cari Yahudi jelitawan yang paling lawa sekali, letak di kiri kanan jalan. Tengok sahabat Nabi Muhammad jeling ke tidak. Kalau jeling, kita boleh perang dengan dia. Kalau tak jeling, memang kita tak boleh lawan dengan mereka. Sahabat Nabi Amir Sa'ad kata, semua jalan tengok ibu jari kaki. Jalan, tuan-tuan. Sebab itu kita dalam sembahyang kena jaga mata. Siapa yang boleh jaga mata dalam solat, boleh jaga mata di luar solat. Tuan-tuan, sahabat Nabi tunduk, makin takut menangis. Sampai wanita Yahudi kata, kami ni macam tunggul je di tepi jalan, tak laku. Tak ada orang nak jeling kami. Kami yang lawan-lawan ni pun dia tak pandang. Akhirnya kata pembesar Yahudi, tak ada cara lain. Sekarang kita panggil Amirul Mukminin Sayyidina Umar datang ke sini untuk tiba kunci Baitul Maqdis di belakang. Tuan-tuan, boleh Sayyidina Umar datang dengan pakaian yang penuh dengan tampuk-tampuk, tuan-tuan. Naik, bukan naik limuzin, bukan naik kereta mahal-mahal, naik keldai saja, tuan-tuan. Bergiling, hamba di jalan, Sayyidina Umar naik. Bila hamba di penat, Sayyidina Umar pula tarik daripada Madinah sampai ke Palestin. Tuan-tuan yang mulia, sampai di sempadan Palestin, Abu Ubaidah bagi nasihat Umar, saya nak cadangkan Amirul Mukminin tolonglah tukar baju baru. Kan? Kita nak jumpa orang Yahudi ni biar smart sikit, biar handsome, nanti orang respect dengan orang Islam. Macam kita lah sekarang cakap
nak bagi orang kafir respect orang Islam kena kaya-kaya, pakai Belfire, pakai helikopter, ada kapal, orang kafir respect lagi kita. Tidak, tuan-tuan. Orang kafir respect bila orang Islam amalkan sunnah Nabi dalam apa keadaan sekalipun. Tuan-tuan boleh bila Sayyidina Umar tukar baju baru, dia naik atas keldai dia rasa macam hebat, rasa macam best. Tuan-tuan, Sayyidina Umar kata, wahai Abu Ubaidah, kalau engkau ni bukan Aminul Hazil Ummah yang Nabi beritahu, dah lama aku pukul kamu. Kamu telah mengubah aku punya hati. Bawa balik baju buruk tu pada aku. Sayyidina Umar pakai baju buruk dan duduk di hadapan Yahudi, tuan-tuan. Orang Yahudi dah terketar-ketar, tuan-tuan. Waktu itu mereka hidangkan makanan di hadapan Sayyidina Umar. Masa makan, bumbu makanan telah jatuh di atas seperang. Sayyidina Umar beritahu, Sayyidina Umar telah kutip makanan di atas seperang dan makan. Sahabat di sebelah singgung bau Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, jangan malukan orang Islam. Nanti orang kafir kata kita ni buluh, orang kata kita ni lapar sangat. Jadi jangan kutip. Sayyidina Umar kata, a'atruku sunnata habibi ya ajli haula'il khulafa, patutkah aku tinggal sunnah kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata nak memuliakan orang bodoh-bodoh Yahudi depan aku ni. Kalau dia orang cerdik dah lama dah masuk Islam, tetapi sampai hari ini Yahudi belum masuk Islam. Walaupun dia pintar dalam urusan dunia, boleh buat macam-macam, tapi dalam urusan agama mereka lah yang paling bodoh sekali. Tuan-tuan yang mulia, waktu itulah orang Yahudi telah ambil kunci Baitul Maqdis, serahkan kepada Sayyidina Umar. Mulai daripada hari itu ribuan tahun orang Islam memerintah Baitul Maqdis, memerintah dunia, tuan-tuan. Balik daripada Baitul Maqdis, tuan-tuan yang mulia, sebagai daripada sahabat kena ta'un, tuan-tuan, di Jordan sana. Ramai sahabat mati, tuan-tuan. Waktu itu termasuk di antara mereka Sayyidina Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata, kepada yang masuk dalam kawasan ini, nanti kau juga kena ta'un. Kata Abu Ubaidah al-Jarrah, saya punya jemaah telah masuk, takkan Amisat tak masuk. Amisat pun masuk, akhirnya dia pun meninggal dunia di Jordan, tuan-tuan. Kami ziarah kubur dia pada 2-3 tahun yang lalu. Sayyidina Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu, orang yang paling Nabi sayang, meninggal dunia di Jordan, tuan-tuan. Umar bin As radhiyallahu anhu dalam perjalanan balik minta izin kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, aku nak singgah sekejap di Mesir, aku nak Islamkan negara Mesir. Sayyidina Umar izinkan, pergi bawa jemaah, Islamkan negara Mesir. Hari ini satu Mesir beriman kepada Allah Ta'ala, hasil usaha daripada Sayyidina Abu Ubaidah Umar bin Al-As radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh, inilah para sahabat yang Allah sebut dalam Quran, mereka lah laki-laki yang sebenar. Rijalun, mereka adalah laki-laki. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di kalangan orang beriman ada laki-laki yang membenarkan janji mereka dengan Allah. Semua kita ada janji dengan Allah. Kita janji apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kita, salat aku, korban aku, diri masa harta aku, hidup dan mati aku untuk agama Allah. Itu janji kita. Tapi sahabat Nabi saja yang menunaikan janji. Kita hari-hari berjanji dengan Allah tapi tak pergi-pergi. Orang ajak keluar tak nak pergi. Kita pula tanya pula mana dalil keluar 40 hari 4 bulan. Dah tak nak pergi. Orang Melayu kata, kalau nak 1000 daya, kalau tak nak 1000 dalil. Sahabat Nabi tak ada alasan. Zaman Nabi dulu kalau ajak keluar ya Allah, ya khairullah irkabi, wahai tentera Allah, naik kuda sekarang, pergi. Tak tahu mana tempat nak pergi, tak balik-balik selagi Islam tak disebarkan. Zaman tabi'in, sahabat Nabi pula hantar pula jemaah, hantar Tariq bin Ziyad. Dia orang ingat tadi Umar bin Nafi' dah Islamkan 3 negara. Rupanya di sebalik 3 negara tu ada negara Sepanyol di sebelah sana. Tariq bin Ziyad bawa kapal tentera dia pergi ke Sepanyol. Sampai di sepadan, di pantai, pesisiran pantai, Tariq bin Ziyad kata, kita bakar kapal kita. Sehingga tak ada seorang pun di kalangan kita yang bercita-cita nak balik selagi Islam tak tersebar di Sepanyol. Sampai akhirnya satu negara Sepanyol dulu, tuan-tuan, Spanyol, Portugal, Hungary, Bulgaria, itu semua negara Islam dulu, tuan-tuan. Tapi hari ini telah berubah menjadi negara bukan Islam, kerana kita tinggalkan kerja dakwah, tuan-tuan. Tuan-tuan yang mulia, Muhammad Al-Fatih bawa Islam ke Turki. Sayyidatina Ummu Haram bersama dengan jemaah dia pergi ke Kepulauan Cyprus. Sa'ad bin Abi Waqqas bawa Islam ke China. Sahabat Nabi ada sampai ke Afrika.
Sampai di Afrika satu hutan, sahabat Nabi kata, wahai binatang-binatang dalam hutan, kami sahabat Muhammad dah lalu dan nak tidur di sini. Kami minta kamu semua keluar daripada hutan. Malam itu sahabat Nabi tengok semua binatang-binatang bawa keturunan dia keluar daripada hutan. Sampai hari kiamat, sampai hari ini dalam hutan itu tidak ada seekor binatang pun hidup. Sahabat Nabi nak Islamkan negara sampai di Bahrain. Tak ada kapal. Mereka baca doa kepada Allah, mereka jalan di atas lautan, tuan-tuan. Ada jemaah melintasi sungai Dajlah. Ada jemaah di kalangan sahabat berjalan di atas laut, tuan-tuan, tanpa basah tapak kaki kuda mereka. 25 km pergi, 25 km balik. Allah muliakan sahabat Nabi, satu dunia ditunduk di bawah tapak kaki mereka. Sehingga akhir sekali, tuan-tuan, di zaman tabi'in, Sayyidina Farruq rahmatullahi alaih, tuan-tuan yang mulia, dia keluar ke Khurasan, Tajikistan, Uzbekistan, negara sana, tuan-tuan. Dia keluar selama 27 tahun. Kalau cerita 4 bulan depan sahabat, dia sengih kepada kita, tuan-tuan. Kalau dia cerita 4 bulan, kami ni 27 tahun, 30 tahun, mati sampai tak balik-balik rumah dah. Tuan-tuan yang mulia, Sayyidina Farruq keluar di Khurasan, selepas 27 tahun dia balik ke Madinah. Dalam Masjid Nabawi dia tengok satu orang anak muda sedang mengajar hadis. Allahu Akbar. Ilmu hadis dia begitu hebat, jauh di sudut hati dia. Ya Allah, alangkah betul dia kalau budak muda ni anak. Sebab masa aku keluar dahulu, isteri aku sedang mengandung. Hari ini kita banyak alasan, bini nak bersalin, itu kambing nak beranak, semua kita bagi alasan, tuan-tuan. Jadi sahabat Nabi ni keluar, isteri tengah mengandung. Balik-balik tengok di Madinah seorang anak muda sedang mengajar hadis, iaitu Imam Rabi'atul Rai. Imam Rabi'atul Rai ni guru pada Imam Malik rahmatullahi alaih. Imam Malik guru pada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Guru pada guru Imam Syafi'i. Ayah dia keluar dari Allah selama 27 tahun. Tuan-tuan yang mulia, balik selepas selesai kuliah, Sayyidina Farruq datang dekat dengan budak muda tadi. Masya Allah, anak nama siapa? Nama saya Rabi'atul Rai, Ahlul Rai yang terbaik, ulama hadis yang terkenal di Madinah. Masya Allah, pakcik nama siapa? Farruq. Masya Allah, mereka bersembang sampai depan rumah. Masya Allah, pakcik, saya minta izin nak masuk rumah saya. Pakcik kata, pakcik pun dah minta izin nak masuk rumah pakcik. Maka Masya Allah, saya Rabi'ah marah dengan pakcik ni. Pakcik jangan main-main, mak saya janda tahu. Pakcik jangan macam-macam. Lagi kena belasah saya. Tuan-tuan mulia, kata Imam, kata Sayyidina Farruq, wallahi ini rumah saya. Bergaduh sikit, tiba-tiba datang satu suara daripada dalam. Seorang ibu yang sedang merindukan suami dia, 27 tahun tak balik. Itu adalah Allah SWT. Tuan-tuan mulia, ayah mak dia cakap, inilah bapa kamu. Bapa kamu Farruq rahmatullahi alaih. Mak pun ingat dia dah mati, orang Madinah pun ingat dia dah mati. Dia keluar dari jalan Allah selama 27 tahun. Wallahi pada saat itu ibu sedang mengandungkan kamu. Hari ini Allah Ta'ala tak pernah akan sia-siakan orang yang keluar dari Allah Ta'ala. Orang yang keluar dari Allah walaupun tak sempat nak didik anak, sibuk berada di jalan Allah Ta'ala, Allah jamin anak-anak mereka jadi anak yang soleh. Allah jamin anak-anak mereka ulama yang terkenal. Tuan-tuan yang mulia, di hujung-hujung zaman tabi'in, tuan-tuan, dah mula ramai orang Islam berhenti berdakwah. Tetapi waktu itu, tuan-tuan, imam yang terkenal, muhadis yang terkenal, Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih, dia ini adalah satu orang guru muhadis, guru kepada guru Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Sayyidina Abdullah bin Mubarak, tuan-tuan, kalau kita orang alim, kita kata kita tak payah keluar. Ini Abdullah bin Mubarak ni, setiap tahun dia keluar 6 bulan di jalan Allah Ta'ala, 6 bulan jaga madrasah. Anak murid dia sekali dia mengajar, puluhan ribu anak murid sedang telaki hadis dengan dia. Satu hari Abdullah bin Mubarak bersin. Dia bersin, alhamdulillah, dia cakap. Anak murid dia jawab, yarhamukallah, bergema. Bunyi tu, tuan-tuan, dia tengah berehat dalam bilik terjaga. Wahai pengawalku, ada nampaknya ada tentera musuh nak serang kerajaan mereka. Pergi tengok. Dia kata, tuanku minta maaf, itu bukan bunyi suara musuh, itu bunyi jawab bersin anak murid Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaih. Tuan-tuan yang mulia, Sayyidina Abdullah bin Mubarak ni setiap kali dia balik keluar dari Allah, dia kumpul debu-debu yang melekat pada baju-baju dia, tuan-tuan, sepanjang dia keluar dari Allah 6 bulan, tuan-tuan, dia kumpul debu tu. Kerana dia tahu Nabi SAW beritahu, diharamkan menyentuh api neraka wajah yang terkena debu di jalan Allah Ta'ala, kaki yang
menyentuh debu di jalan Allah, dikumpul debu tadi, diwasiatkan nanti bila abah meninggal dunia, kafankan debu ini bersama dengan jenazah ayah. Mudah-mudahan kalau Allah nak azab ayah dengan azab kubur, debu ini menjadi penghalang daripada azab kubur. Inilah yakin orang dulu pada agama, tuan-tuan. Tetapi tiba datang satu zaman, Nabi kata di akhir zaman nanti akan tiba satu zaman di mana umat aku akan meninggalkan kerja dakwah ini, kerja amal bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Sahabat Nabi terkejut, ya Rasulullah, awal yakunu zalika ya Rasulullah, apakah itu akan berlaku sekarang ni? Kita betapa di seluruh dunia sebarkan Islam, adakah satu hari nanti orang Islam berhenti, relax, bercuti daripada buat kerja dakwah ini? Nabi kata itulah yang akan berlaku, dan lebih teruk lagi daripada itu akan berlaku. Bila dakwah ini berhenti, satu hari nanti neraca pertimbangan orang Islam akan rosak. Dia akan tengok muka lelaki nampak muka perempuan, tengok muka perempuan tak ada selera, tengok lelaki ada selera pula. Rosak manusia punya neraca timbangan. Bila mana tinggalkan dakwah, mereka akan nampak perkara mungkar itu ma'ruf, perkara ma'ruf itu mungkar. Pada orang masjid pun menyampah, tengok ustaz-ustaz menyampah, tengok orang dakwah benci. Tuan-tuan mulia, tengok budak tahfiz marah. Ini semua berlaku bila kerja dakwah ditinggalkan. Sedangkan dulu kita ni singa-singa di jalan Allah, tapi hari ini kita semua dah jadi kambing-kambing belaka, tuan-tuan. Dah jadi lembik belaka, dah jadi penakut, pengecut, tuan-tuan. Tetapi Nabi beritahu lebih buruk daripada itu akan berlaku, iaitu satu hari nanti umat Islam akan bukan sekadar nampak berdebu itu baik. Satu hari nanti dia akan suruh orang buat kerja jahat, dan dia akan halang orang buat kerja baik. Tetapi Nabi SAW beritahu, apabila tiba waktu itu, apa akan lihat setiap hawa nafsu dituruti, wa i'jabu kulli zira'i bir'i, semua orang kagum dengan pandangan masing-masing. Kita ajak keluar dakwah, itu you punya pandangan, I punya pandangan yang lain. Kita ajak sama-sama lah kita bantu agama Islam, itu you punya kerja, I punya kerja lain. Itu dakwah you, dakwah I lain. Dan boleh semua orang bangga dengan pandangan masing-masing. Waktu itu Nabi SAW beritahu, kamu sibuklah dengan urusan kamu sendiri, jaga agama Nabi kamu, keluarga kamu, dan bersabarlah di atas agama ini. Kerana sesungguhnya di akhir zaman nanti, siapa umat aku yang buat kerja seperti mana kerja yang sahabat-sahabat buat, al-amilu bimithli ma antum alaih, Allah akan bagi pahala 50 orang laki-laki di kalangan kamu. Tadi saya cek status hadis tu, betul ke satu orang yang buat kerja dakwah di akhir zaman ini, tuan-tuan, Allah bagi kepada dia pahala 50 orang para sahabat. Saya cek dalam internet, tuan-tuan, hadis ini sahih. Dan bukan satu hadis, berbanyak torek, banyak jalan hadis yang disahihkan oleh ulama. Umat akhir zaman yang bangkit buat kerja dakwah macam sahabat Nabi buat, korban diri masa harta keluar dari Allah SWT, Allah SWT akan bagi pahala 50 orang para sahabat di kalangan kepada kita. Sahabat Nabi tak percaya, ya Rasulullah, betul ke ni? Pahala 50 orang sahabat ke pahala 50 orang wali-wali, ulama-ulama di kalangan dia? Nabi SAW beritahu pahala 50 orang laki-laki di kalangan kamu. Pahala Abu Bakar Allah bagi pada dia, pahala Umar Allah bagi pada dia, pahala Umar Abdurrahman bin Auf, pahala Umar bin Al-As, pahala Sayyidina Abu Hurairah, pahala Anas bin Malik, pahala Siti Khadijah, pahala Siti Fatimah, pahala Sayyidina Abbas, pahala semua sahabat-sahabat. 150 orang sahabat Allah bagi kepada umat akhir zaman yang bangkit buat kerja dakwah di akhir zaman. Nak ke tanah, tuan-tuan, pahala tu? Ke nak pahala sendiri sekarang? Biarlah saya nak pahala saya je, saya tak nak pahala sahabat-sahabat. Ke tuan-tuan dah jamin amalan tuan-tuan semua makbul lah, tuan. InsyaAllah saya tak ikut dakwah ikut, InsyaAllah sembahyang saya ni saya ikhlas, InsyaAllah sembahyang saya semua Allah timurkan. Tuan-tuan, kita tak tahu lagi sembahyang kita makbul tak makbul. Kita bimbang yang kita duduk perasan sembahyang bagus ni, tuan-tuan. Bentang depan Allah esok hari kiamat, Allah kata aku tak terima 90% amalan kamu. Waktu itu tuan-tuan nak cari mana pahala di padang mahsyar. Sebab itu sebelum mati ni buat kerja dakwah ni, tuan-tuan. Yang kita duduk ajak orang keluar dari Allah ni bukan nak duit tuan-tuan, tak ada langsung. Nak apa-apa pun daripada tuan-tuan, tak ada apa, nak tuan-tuan mulia dari akhirat, nak dapat pahala yang tinggi, dapat duduk seiring sama tinggi dengan para sahabat. Cahaya kita terpancar di wajah kita dari kiamat nanti, cahaya Nabi-Nabi.
Dia wajah orang yang buat kerja dakwah ni tuan-tuan. Tak buat dakwah tak dapat cahaya Nabi di pada masa esok. Jadi untuk itulah tuan-tuan, kami datang 3 hari. Sebenarnya bukan 3 hari, 2 hari. 2 hari pun tak cukup tuan-tuan. Kekuatan ni, Masya Allah. Sambil-sambil kita cerita untuk diri sendiri, kita nak mengajak juga orang sini, insya-Allah Ta'ala. Keluarlah jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak undi langsung. Sangat untung tuan-tuan orang pelajar Allah. Nabi kata sepagi sepetang kita keluar dari Allah lebih baik daripada dunia dan sisi-sisi. Tuan-tuan yang boleh begitu itulah insya-Allah Ta'ala. Kita di akhir zaman ni kalau buat kerja dakwah, Allah telah bagi pahala lebih, pertolongan lebih. Untuk itu insya-Allah siapa di kalangan tuan-tuan yang sedia boleh bangun insya-Allah. Bagi nama, tulis nama kita insya-Allah. Yang dah biasa keluar, yang belum 3 hari, bangun 3 hari. Yang dah keluar 3 hari, bagi nama 14 hari. Dan dah 14 hari, azam 14 insya-Allah. InsyaAllah lepas isyak kita makan nasi. Lepas makan insyaAllah kita ada sembang santai. Sekali lagi Mami ada insyaAllah di data macam malam semalam. Sekali lagi insyaAllah jadi potong sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup panjang sekali.